Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi sekarang ni kita akan tengok pula hubungan antara kelajuan dengan jarak. Okey, so kelajuan dengan jarak. So kita sudah tengok kan, kita sudah faham apa tu kelajuan. Kalau kamu tak faham, nanti kamu boleh tanya cikgu ataupun kamu boleh ulang balik video. Okey, jadi kelajuan tu dia akan ukur lah berapa laju, berapa lambat sesuatu. Dan kita akan hubungkan dengan jarak. Okey, kita akan hubungkan dengan jarak. So jarak tadi kita dah belajar, jarak ada dalam bentuk sentimeter, ada dalam bentuk kilometer, ada juga dalam bentuk meter. Okey, jadi kita hubungkan kelajuan dengan jarak. So kelajuan ni, okey, dia mempunyai kaitan dengan jarak yang dilalui. So kelajuan ada kaitan dengan jarak yang dilalui. Okey, dan tempoh masa yang diambil. So maksudnya kelajuan ni dia ada kaitan dengan masa yang dengan jarak yang mereka lalu. Okey, dan juga tempoh masa yang diambil oleh sesuatu objek bergerak. So maksudnya kita boleh cakap okey, orang ni laju. Kalau contohnya A ni dia bergerak dalam 100 meter, okey, jarak dalam contoh masa adalah dalam 20 minit contoh. Okey. So B ni dia bergerak adalah dalam 80 meter contoh masa dalam 20 minit juga. Okey. So maksudnya kita boleh tengok yang ni lagi laju daripada yang ni. So itu adalah kelajuan. So kita kena kaitkan jarak dan juga masa. Okay, kita kena kaitkan jarak dan juga masa, barulah kita boleh bandingkan orang tu laju ataupun orang tu lambat. Okay, so objek yang bergerak laju, akan bergerak lebih jauh. So makin laju objek tu, makin jauh lah dia boleh pergi dalam masa yang tertentu. Contohnya dalam masa 10 minit. So dalam masa 10 minit, objek yang bergerak laju tu dia akan pergi lagi jauh banding dengan objek yang bergerak lambat, dia akan bergerak lagi dekat, dalam tidak begitu jauh, tapi juga dalam masa yang sama, 10 minit. So kita boleh tahulah benda tu lagi lambat. Okay, so contoh kelajuan dan juga jarak. Kalau kamu tengok sini, contohnya cikgu bagi kura-kura. Okey, kura-kura ni dia bergerak sejauh 120 cm dalam masa 1 minit. Okey, tapi anak ni pula, okey, dia lari laju-laju ni, dia boleh bergerak sejauh 500 cm dalam masa 1 minit. Okey, jadi maksudnya dia boleh bergerak lagi jauh lah. Okey, masa mereka adalah sama, 1 minit. Okey, masa adalah 1 minit. Jarak mereka yang berbeza. Okey, jarak mereka yang berbeza. Jadi anak bergerak lebih jauh dalam masa 1 minit sebab dia lebih laju daripada kura-kura. So maksudnya bila seseorang ataupun bila benda tu ataupun benda hidup adalah lagi laju, okey, lagi laju, mereka akan bergerak lagi jauh. Okey, lagi jauh banding dengan ni. Mereka boleh bergerak lagi jauh dalam masa yang tertentu. Masa mesti sama. Okay, 1 minit. So, macam ni kita boleh tahu yang sang anak ni adalah lagi laju daripada kura-kura. Okay, so sebab kamu tengok dia punya jarak, okay, dan juga dia punya masa. Okay, jadi kamu tengok contoh yang kedua. Contohnya cikgu bagi dekat sekolah, padang pertandingan, okey, sukaneka, minggu sukan contohnya. So ada satu pelajar ni nama dia Mila, okey, dia ambil masa 15 saat untuk berlari sejauh 100 meter. Okey, so ada kan yang berlari 100 meter, 200 meter tu kan dekat padang sekolah. Jadi Mila ni dia ambil 15 saat untuk berlari sejauh 100 meter. Okey, Siti ni pula dia ambil 12 saat untuk berlari 100 meter juga. So maksudnya bila jarak yang sama kita tengok 100 meter, tapi kita tengok sini masa mereka berbeza. Ada yang sampai dulu dekat hujung padang ni 100 meter, ni 100 meter. Okay, ada yang sampai dulu, okay,
sebelum kawan yang lain. Okay, so maksudnya Siti yang akan sampai dulu sebab 12 saat. Okay, kemudian Mila yang akan sampai lepas 15 saat. Okay, so mungkin Mila ni nombor 2, Siti nombor 1 dalam pertandingan berlari ni. Okay, sukan-ikan ni. Jadi, sebab Siti diambil masa lebih singkat, iaitu 12 saat banding dengan 15 saat kawan dia yang lain, iaitu Mila. Okay? So, mereka dua-dua tengah berlari 100 meter. Jadi, sebab tu yang kita tahu Siti adalah lebih laju daripada Mila. So, bila orang tu lagi laju, masa dia adalah lagi singkat untuk sampai ke jarak yang tertentu. Macam tadi, lagi jauh kamu boleh pergi kalau kamu laju. Tapi untuk ni, bila jarak dia sama, kamu akan sampai lagi singkat, lagi cepat. Okay, lagi cepat kamu akan sampai kalau kamu ada jarak yang sama. Okay, so siapa yang sampai lagi cepat, dialah lagi laju daripada kawannya lain. Okay, so soalan ni selalu kena tanya dalam soalan subjektif. Okay, kalau dia tanya dalam soalan subjektif, dia akan bagi dalam bentuk soalan kebat ataupun dia akan bagi dalam soalan eksperimen. Okay, so contoh macam eksperimen. Okay, eksperimen ni mungkin kamu siapa yang tengok dalam buku. Kalau kamu tengok sini, kita ingin kajilah hubungan benda ni. Siapa yang laju, okay, siapa yang lambat. Jadi apa yang beza ni adalah kamu tengok ni, ketinggian. So bila ni lagi tinggi, ni lagi tinggi kan? So dia lagi condong, so kereta tu akan sampai lagi cepat dulu. Okay? Banding dengan ni lagi rendah, so dia kurang condong, so dia akan sampai kemudian. Okay? Dan juga ketinggian landasan. Yang ni mesti samalah panjang. Jadi benda ni dia tunjukkan yang kalau kamu punya masa yang diambil akan menjadi kurang kalau benda tu laju, dan juga dia ada kaitan dengan ketinggian. Jadi soalan macam ni lah yang selalunya masuk dalam soalan subjektif. Soalnya kalau dia masuk, dia akan bagi dalam 3 markah, 2 markah, Soalnya kalau soalan tu banyak, dia akan bagi lagi banyak markah. Contohnya dia tanya, apakah pun boleh ubah? Dimalarkan. Maksudnya apa yang kena sama? So dia bagi 1 markah. So pun boleh ubah dimanipulasi. Apa yang kena berbeza-beza? So berbeza-beza macam kamu boleh tengok sini. Ni adalah tinggi, ni adalah rendah. Apa yang sama? Jenis kereta ataupun panjang landasan. Kamu tengok sini 1 meter, ni pun 1 meter. Jadi tu kena sama. Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah masa. Maksudnya yang keputusan yang kamu mau adalah masa dia. So bila ada soalan macam ni, yang ada bongkar kayu papan ni kan, dia adalah hubungan antara kelajuan dengan masa. Makin laju objek tu, makin kurang masa dia untuk sampai. Makin lambat, makin lamalah masa dia untuk sampai. Dekat garisan bawah ni. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Jadi nanti cikgu akan bagi latihan. Yang game tu cikgu akan bagi minggu ni juga, esok. Sebab cikgu bagi dalam 1 minggu, sementara kamu tunggu kelas yang seterusnya. Jadi kamu bolehlah main quizzes. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, cikgu akan bagi kamu latihan.